Sekejap tunggu record. Okey. Dah. Okey, start. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan dalam forum untuk kita berbicara tentang asas morfologi. Okey, baiklah, kita akan memulakan forum kita dengan menjemput Saudari Nur Sabira yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Saudari Nur Sabira, apa khabar? Khabar baik. Okey, baiklah. Saudari Nur Sabira akan mengupas tentang maksud kata morfologi. Okey, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan maksud kata dalam morfologi. Kata ialah perkataan atau kata tunggal. Kata juga merupakan satu unit ajaran bebas dan mengandungi makna. Contohnya, daun, bantal, buku. Maksud kata dalam morfologi juga merupakan perkataan yang dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Contoh dalam bahasa Inggeris, the man is a winner. Manakala dalam bahasa Melayu pula, pelajar itu sudah menjadi mahasiswa. Terdapat bentuk kata dan sepadan perkataan yang bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita dan tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan baik dalam tulisan atau pertuturan. Daripada contoh ayat di atas, perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Seterusnya, saya akan serahkan semula kepada moderator pertama kita. Baiklah, terima kasih ahli panel yang pertama Nur Sabira. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu Saudari Nur Sabrina. Saudari Nur Sabrina, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Saudari Nazira kerana bertanya. Sama-sama. Okey, boleh mulakan. Jadi, Assalamualaikum kepada rakan-rakan seperjuangan saya. Jadi saya akan sambung forum kita pada hari ini dengan menerangkan secara ringkaslah serba sedikit tentang banding beza kata tunggal dan kata terbitan beserta contoh-contoh. Okey, jadi maksud kata tunggal dan kata terbitan. Maksud kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada suatu morfem bebas, maknanya boleh berdiri sendiri. Manakala kata terbitan membawa maksud kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan ataupun kata dasar itu menerima imbuhan. Tetapi kedua-dua kata ini berasal dari kata dasar. Maksudnya kata tunggal dan kata terbitan ini berasal dari kata dasar. Okey, jadi seterusnya pecahan kata tunggal dan kata terbitan. Kata tunggal terbahagi kepada dua, iaitu kata sempurna dan kata tugas, manakala kata terbitan terbahagi kepada empat, iaitu kata terbitan awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Kata sempurna ialah kata yang dapat berdiri sendiri, manakala kata tugas memerlukan sekurang-kurangnya satu kata sempurna untuk melaksanakan tugas tata bahasa. Contoh kata sempurna ialah
dia itu cantik, keluar dan siapa. Manakala contoh kata tugas ialah di sekolah, dengan bas, untuk siapa, oleh mereka. Maksudnya di sini kata tugas tu di, dengan, untuk dan oleh itu merupakan kata tugas. Okay, jadi contoh bagi kata terbitan untuk imbuhan awalan pula, penyapu, pengering dan penerima. Untuk imbuhan akhiran, harapan, karyawan, seniman dan olahragawati. Seterusnya untuk imbuhan sisipan, telunjuk, keruping dan kemuncup. Untuk di, kata apitan, pembuatan, kedudukan dan menzalimi. Maksudnya di sini seperti yang kita dapat lihat, A itu imbuhan awalan, P merupakan imbuhan bagi sapu. Seterusnya untuk B, imbuhan akhirat, harapan, an, en itu merupakan imbuhan akhiran bagi harap. Yang C, imbuhan sisipan, telunjuk. Yang D pula, kata apitan, mempunyai imbuhan di kanan dan kiri kata dasar. Contohnya pembuatan, pem dan en, pembuatan. Jadi saya akan teruskan forum kita kepada saudari Nazira. Terima kasih saudari Nazira. Okey, terima kasih Saudari Nur Sabrina atas perkongsian tersebut, sangat bermanfaat. Baiklah, kita akan meneruskan lagi forum kita dengan menjemput ahli panel yang terakhir iaitu Saudara Muhammad Al-Syafi'i. Okey, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu Nazira. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi pada petang yang berbahagia ini, saya akan menghuraikan sedikit sebanyak berkenaan dengan kata terbitan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata terbitan. Kata terbitan ialah kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Maknanya kata terbitan ni dia hanya akan dapat dihasilkan bila terdapat proses imbuhan. Jika tidak terdapat, maka kita tak boleh hasilkan dia. Dan kata terbitan ini dia terdiri daripada kata dasar yang meneri imbuhan, sama ada awalan, imbuhan sisipan, akhiran atau apitan. Imbuhan ialah bentuk morfem terikat yang tidak boleh berdiri dengan sendiri dalam ayat imbuhan dalam bahasa Melayu. Imbuhan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua, iaitu imbuhan asli bahasa Melayu dan yang kedua imbuhan pinjaman daripada bahasa asing. Sebagai contoh bahasa asing yang disebutkan di sini yang kita dapat lihat ialah Sanskrit, bahasa Sanskrit, Arab Parsi dan Yunani, Latin serta Inggeris. Baiklah, imbuhan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 4, iaitu awalan, akhiran, apitan, sisipan. Dan yang pertama, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah kata terbitan berawalan. Awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. Apabila bergabung dengan kata dasar tertentu, awalan akan menghasilkan beberapa alomorf. Dan dia akan mengalami perubahan bentuk ber, ter, men dan pen. Sebagai contoh yang kita dapat lihat pada skrin. Dan seterusnya, awalan kata nama pesuruh, pem, yang awalan kata nama lah, pem, pe dan lain-lain. Dan awalan kata kerja bagi contoh awalan kata kerja, me, ber, ter dan lain-lain. Begitu juga dengan awalan kata adjektif. Jadi kita punya seterusnya berkaitan dengan kata terbitan berakhiran. Biasanya kata terbitan berakhiran ni diletakkan selepas kata dasar. Dan akhiran dalam bahasa Melayu terdiri daripada akhiran asli seperti an, kan dan i ataupun ai. Akhiran pinjaman seperti wati, isma, ad dan lain-lain. Kata dasar dan akhiran tidak mengubah struktur kata jika digabungkan. Jadi jenis akhiran dalam bahasa Melayu ni terbagi kepada 3 juga seperti mana tadi, yakni kata nama, akhiran kata nama, kata kerja, kata adjektif. Dan sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam kurungan tersebut. Dan yang ketiga ialah kata terbitan berapitan. Dia dikenali sebagai imbuhan terbahagi. Dan kata terbitan berapitan ni dia
hadir secara serentak bagi mengapit kata dasar, yakni sebelum dan selepas kata dasar. Jenis kata apitan dalam bahasa Melayu ada 3 juga seperti mana tadi, yakni apitan kata nama, kata kerja dan adjektif. Dan yang seterusnya adalah kata terbitan bersisipan, sejenis imbuhan yang ditambah atau disisipkan dalam kata dasar. Ada sekadar disisip sahaja. 4 bentuk sisipan iaitu im, il dan in. Jenis sisipan dalam bahasa Melayu ada 3 juga, iaitu sisipan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Dan sebagai contoh yang dapat kita lihat di dalam kurungan tersebut. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Saya serahkan semula kepada moderator kita iaitu Saudari Nazira. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian itu sahajalah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang asas morfologi. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang. Sidang hadir yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dan sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir mendengar forum kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.